Okey. Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, hari ini kita akan share sedikit berkaitan dengan Wi-Fi modul. Okay, so, selama kita training ni dalam lebih kurang setengah jam ataupun 30 minit, sekiranya tuan-tuan ada sedikit persoalan ataupun pertanyaan, tuan-tuan boleh bertanya kepada saya lah. Okay, boleh buka mic dan bertanya kepada saya. So, sejak ke belakang ni, Exxon ada mengeluarkan satu adapter iaitu Wi-Fi modul. Wi-Fi modul ni adalah satu adapter yang tuan-tuan semua boleh kontrol tuan-tuan daripada jarak jauh yang menggunakan Wi-Fi ataupun hotspot yang ada link. Function dia sama macam kita pakai remote lah. So semua function ada function untuk tuan-tuan setting temperature, mode, speed, semua ada. So untuk kali ni kita akan pada Wi-Fi module installation. So untuk first kali kita perlukan sediakan barang-barang yang berkaitan dengan installation kita lah, iaitu seperti kain, multimeter, screwdriver, test curve dan adapter Wi-Fi module. So sebelum kita memulakan membuat installation, tuan-tuan perlu matikan power supply dululah daripada condition on kepada off condition. Kemudian tuan-tuan boleh buka front panel aircon kita yang kat depan ni. Akan buka, lepas tu tuan-tuan checklah double check untuk kita confirmkan power supply dia dah confirm mati ataupun belum. So dah confirm power supply mati, dah power supply, tuan-tuan boleh tanggalkan skru untuk kita tanggalkan cover aircon kita lah. Tanggalkan skru, ada selak kat atas 3 ni. Untuk orang mounted, tuan-tuan boleh tanggalkan selak ni untuk kita tanggalkan panel. So seterusnya kita tanggalkan front panel dan kita tanggalkan cover PC board sebelah kanan ya. Cover hitam PC board ni kita tanggalkan sebab kita nak pasang kita punya adapter dekat PC board. Lepas kita dah pasang cover PC, lepas kita dah buka cover PC board ni, kita perlu cari satu connection yang ada tulis CN wired ataupun CN2 untuk kita sambungkan dengan Wi-Fi modul kita. So dekat atas nah, CN wired ni adalah yang kegunaan slot yang kita pakai untuk kontrol wired macam SM9 dan sebagainya. So kemudian kita pasangkan kita punya Wi-Fi module adapter ni ke PC board pada slot CN wired. Dan kemudian tu ada satu ruang dekat bawah PC board ni agak sesuai lah untuk kita letakkan Wi-Fi module ni. Kita letakkan kat bawah ni, lepas tu kita tutup balik PC board. Lepas kita dah tutup cover PC board ni, kita dah boleh tutup semula lah front panel kita boleh pasang semula skru lah. Okay, kita pasang semua skru yang perlukan dan kita ketatkan selak dekat atas ni. So kemudian untuk Wi-Fi modul tu kita akan supply sekali dengan stiker QR code untuk tuan-tuan scan QR code tu berdasarkan Wi-Fi modul tuan-tuan sendirilah. So kita saja dan cadangkan untuk tuan-tuan pasang dan tampal stiker untuk tampal stiker di sebelah kanan front panel lah. So untuk in case tuan-tuan satu hari nanti perlu scan sekali lagi, benda stiker tu dah tertampal dekat aircon tuan-tuan. So untuk installation ni sajalah. Okay, daripada kita tampal stiker, kita buka front panel dan kita pasang Wi-Fi modul lah. Pastikan perlu cari slot CN wired. CN wired ni macam kita pakai slot untuk control wire. Lepas tu kita pasang balik lah dan kita tampal stiker tersebut. So itu saja untuk bahagian installation lah, sangat mudah dan tak agak rumit. So tuan-tuan pun boleh pasang, kalau ceiling cassette, ceiling expo semua ada slot CN wired tu, tuan-tuan tinggal cari je lah slot CN wired dan pasangkan Wi-Fi modul tersebut. So kita akan pergi kepada Wi-Fi modul pairing.
Wi-Fi modul pairing ni adalah step yang tuan-tuan perlu buat untuk tuan-tuan pair Wi-Fi modul tu dengan handphone tuan-tuan. So untuk first kali, minimum requirement yang diperlukan adalah Android 5.0 dan ke atas, dan kalau iOS adalah iOS 9 dan ke atas lah. So untuk smartphone yang terkini memang sangat sesuai lah untuk kegunaan MyAxon dan Wi-Fi modul ni. MyAxon adalah satu nama aplikasi yang tuan-tuan perlu download untuk tuan-tuan menggunakan aplikasi Wi-Fi modul lah. So kalau tuan-tuan nak setting temperature, setting fan speed semua, tuan-tuan perlu download MyAxon dekat Google Play ataupun dekat App Store. Kali kita perlulah sign up. Kat sini ada button login dan ada button sign up. So untuk first time kita pun semua account, kita perlu sign up. So kita sign up, kita masukkan kita punya email, masukkan nama kita dan masukkan nombor telefon lah. Kemudian tekan button next. Lepas tuan-tuan semua tekan button next, tuan-tuan akan nampak akan keluar page password dan password confirmation. Password ni password untuk page tuan-tuan masuk, dan ni kena tuan-tuan perlu sekali lagi lah confirmkan password tuan-tuan. So bila dah setting password, boleh tuan-tuan semua boleh tekan button confirm dekat bawah ni. Dan kemudiannya daripada email yang tuan-tuan register ni, kita akan hantar satu verification code dekat email tuan-tuan. Tuan-tuan masukkan balik lah verification code ni. Macam biasalah, kalau macam tuan-tuan sign up apa-apa account sekalipun, kita vendor tersebut akan bagi verification code. So Axon pun kita akan bagi verification code mengatakan yang email tuan-tuan tu match lah dengan aplikasi tuan-tuan. Tuan-tuan masukkan balik kod dan tuan-tuan tekan button confirm. Selepas tuan-tuan tekan button confirm, kita akan pergi kepada page utama balik untuk tuan-tuan masuk dan tuan-tuan login. So tuan-tuan masukkan balik email tuan-tuan dan password yang tuan-tuan isi tadi, masukkan balik dan login. Sekiranya kat bawah, sekiranya tuan-tuan lupa password, tuan-tuan boleh klik lah forgot password dan kita akan reset balik lah password tuan-tuan dekat email. Okay. Masukkan password, masukkan email dan tuan-tuan tekan button login. So untuk first kali kita tak pernah pairing. So first kali kita perlu pairing lah, pairing Wi-Fi modul tuan-tuan dengan smartphone tuan-tuan. Dekat page sebelah kanan atas sekali ada gambar scan ni. Tuan-tuan scan balik lah, tekan button scan ni, tuan-tuan scan lah QR code yang kita bagi tu, yang stiker tadi tu. Stiker yang Axon bagi tu ada QR code, tuan-tuan perlu scan QR code tersebut. Dekat stiker ada QR code, dekat Wi-Fi modul tersebut pun ada QR code. Terpulang kat tuan-tuan lah nak scan yang kat mana satu. Sebab Wi-Fi modul tu kita dah letak kat dalam aircon kan, so agak susah kita nak scan bila Wi-Fi modul kat dalam. So kita dah tampal stiker tu dekat luar aircon, tuan-tuan tinggal scan balik je lah QR code tu. Okay, so bila tuan-tuan sudah scan QR code, terus kita akan terus ke page Wi-Fi detail. Wi-Fi detail ni maksudnya aircon tuan-tuan dan Wi-Fi modul tuan-tuan tu berdekatan dengan Wi-Fi mana. So nanti kalau kat rumah ke ada berdekatan dengan hotspot ataupun Wi-Fi, tuan-tuan tinggal masukkan balik nama Wi-Fi ataupun nama hotspot tu dan password. Lepas tu tekan connect je. Lepas tekan connect, kita semua akan pergi ke page unit detail lah. Unit detail ni tuan-tuan perlu bagi nama dan di mana kedudukan aircon tersebut. Untuk kita tak keliru lah, macam aircon ni dekat bilik tidur ke, aircon ni dekat ruang tamu ke, aircon ni dekat pejabat, kita boleh namakan aircon tu. So ini ada contoh, give it a name, living room, dan di mana dia ada di ground floor lah. So tinggal tekan button next je lah. Okay. Wi-Fi dan hotspot yang diperlukan adalah 2.4 GHz sahaja. So untuk yang seterusnya, kalau tuan-tuan macam kita tadi dah setting nama kan, living room dan ground floor. Lepas tu in case tuan-tuan nak tukar nama tersebut bolehlah. Kalau ground floor ni, tuan-tuan tinggal tekan button pencil ni dan tukar nama je lah. Okay.
Kemudian kalau nak tukar nama living room ni, tuan-tuan perlu tekan living room ni, kemudian dia akan keluar space macam ni, ada gambar pensel, tuan-tuan boleh tekan gambar pensel untuk tuan-tuan semua tukar nama. Lepas tukar nama, kita perlu tekan button confirm lah untuk confirmkan tersebut nama dia. So ini adalah konsep Wi-Fi modul kita lah. Ni macam contoh ni kedudukan aircon tersebut dekat living room. Dekat living room, ni adalah kedudukan dia dan ini ada page yang tersebut lah. Kat sini kita nampak ada nama, ada button on off, ada room temperature. 25 Celsius ni adalah room temperature. Room temperature aircon tuan-tuan semua adalah 25 Celsius. Set temperature. Kat sini ada mode dah, ada cool, ada fan dan ada dry. Dan mode option ni macam function turbo, sleep, fan speed, dia dekat bawah ni. Tinggal swipe up kat atas saja. So, sekali kita akan pergi kepada main control screen. Main control screen ni kita ada button on off. Tuan-tuan nampak ni ada button on off. Kemudian ada button, kemudian ada show 31 darjah Celsius ni, adalah room temperature lah. Suhu udara balik ke aircon tu adalah 31 darjah Celsius. Kemudian ada set temperature, kemudian ada remote lah. Okay, so sebelah kanan kita ni adalah setting temperature lah, berapa kita nak setting. Kalau kita nak rendahkan temperature ke bawah, kalau kita nak tinggikan temperature ke atas lah. Set temperature dia. So ni adalah mode, macam kita pakai remote control lah. Macam kita pakai remote control kita, ada mode cool, ada mode fan only dan ada mode dry. So kalau tuan-tuan nak dry, boleh tekan dry. Kalau nak jalan kipas je, tak nak kompresor jalan, tak nak sejuk, boleh tekan fan only. Kalau nak normal operation, cool, tuan-tuan semua boleh tekan cool lah. So kalau tuan-tuan nak menggunakan mode option ni, macam dekat remote tuan-tuan semua, ada function turbo, ada function sleep, ada function quiet, ada function swing dan ada function fan speed lah. Turbo ni dia akan pergi kepada maksimum lah, maksimum performance aircon tersebut. Dan sleep ni kalau tuan-tuan function untuk tuan-tuan tidur, dia akan naikkan berapa darjah Celsius lah dalam masa 3 jam. So quiet dan swing ni, swing on off, ataupun fan speed lah, high, low ataupun medium. Tiga. So aplikasi ni kita boleh control sharing lah. So satu adapter Wi-Fi module tu dan ataupun satu aircon tu, kita boleh share penggunaan dia kepada 5 user ataupun 5 peranti dan ataupun 5 device lah cerita. So kita contoh sebagai suami, kita nak share kita punya aircon ruang tamu tu kepada isteri, ataupun kita nak share ruang tamu itu kepada anak-anak kita ataupun orang yang kita kenal, saudara dia, pun boleh lah. Dia boleh control sharing seramai 5 orang. So kita boleh maksimum control sampai 5 orang user. So first kali kalau kita nak buat control sharing, ada button 3 segi, ada button 3 dekat atas ni, tuan-tuan tekan 3 button ni. Kemudian tuan-tuan tekan button user. Dan ada button share ni, tuan-tuan tinggal tekan button share lah. So nanti kalau tuan-tuan tekan button share tu, nanti dia akan bagi tahulah adakah tuan-tuan membenarkan user yang lain untuk gunakan weekly timer ataupun tidak. Kalau ya, tekan ya, kalau tak, tekan no je lah. Lepas tuan-tuan tekan yes ataupun no, dekat handphone tuan-tuan akan keluar satu QR code. So untuk device yang tuan-tuan nak share tu, macam handphone wife atau handphone anak yang nak ambil daripada nak scan QR code tu, perlu scan QR code daripada handphone tuan-tuan lah. So kita dah senangkan lah untuk scan, cuma scan dekat handphone tuan-tuan, tak perlu scan dekat stiker. So scan balik, dia pun boleh guna macam mana tuan guna lah. So sekali lagi saya bagi tahu, dia boleh share seramai 5 user. So 5 user tu termasuk handphone kita yang first lah. So first kita dah pair dengan handphone kita, so ada balance lagi 4 lah, kita boleh share dekat orang lain. So in case kalau satu hari nanti tuan-tuan nak remove aircon tersebut ataupun nak delete aircon tu, nak tukar pada aircon lain kan, tuan-tuan perlu remove lah aircon tu ataupun unbin. Tuan-tuan cuma tekan 3 button dekat atas ni, kemudian tekan button user.
Dan kemudian tekan button delete. Dekat sini ada satu button delete, tuan-tuan tinggal tekan button delete lah. So bila tuan-tuan tekan button delete ni, dia akan remind sekali lagi ambil unit. Are you sure you want to ambil this unit? Adakah anda pasti untuk ambil unit ni, ataupun adakah anda pasti untuk remove, adakah anda pasti untuk delete unit tersebut? Tuan-tuan cuma tekan button yes je lah. Dan merepek je benda ni. So next kita akan pergi, kalau contoh satu masa nanti tiba-tiba password dekat rumah tuan-tuan ataupun hotspot tuan-tuan berubah password ataupun berubah wifi, tuan-tuan kita boleh update lah kita punya wifi. So tinggal kita tekan 3 button ni. Lepas tu nanti kita akan nampak change wifi password. So tuan-tuan semua tinggal tekan change wifi password ni. Masukkan baliklah nama wifi, nama hotspot ataupun password dia. Masukkan balik nama wifi atau password dan nama wifi atau hotspot dan password, dan tekan button connect lah. Kemudian akan sukses lah apa password internet dan nama internet tersebut. Okay, so update firmware ni adalah kita nak update version lah. Macam kita nak perlu update version yang terkini daripada MyAxon, daripada examination, kita akan update pada satu masa lah. Tuan tinggal tekan 3 button ni, kemudian tinggal tekan button update firmware tersebut. So kelebihan MyAxon ni, tuan-tuan boleh setting timer mengikut minggu. So sebagai contoh, kalau kita setting timer dekat remote, macam kita setting pukul 10 on, pukul 5 dia mati kan. So maksudnya besok pun dia on pukul 10, pukul 5 pun dia akan mati. Kalau kita pakai remote biasalah. So kalau tuan-tuan macam pakai weekly timer ni, tuan-tuan boleh select hari apa tuan-tuan nak on, daripada pukul berapa sampai pukul berapa. Sebagai contoh, macam hari Ahad tuan-tuan nak on daripada pukul 8 sampai pukul 4. Hari Isnin tuan-tuan nak on daripada pukul 11 sampai pukul 2. So hari Selasa nak on pada pukul 4 sampai pukul 7. So semua boleh, kita boleh setting ikut masa dan hari. So tak semestinya lah setiap hari dia akan on ikut masa yang kita tetapkan. Macam kat remote kan kita tetapkan satu masa je kan. So setiap hari dia akan on ikut masa macam tu. So kalau MyAxon ni, kelebihan dia tuan-tuan boleh on, tuan-tuan boleh setting timer mengikut hari dan waktu yang tuan-tuan inginkan. So untuk setting tu, dekat bawah page ni ada satu gambar home, ada satu gambar timer dan ada satu gambar setting lah. So untuk tuan-tuan setting timer, tuan-tuan tinggal tekan button timer ni, kemudian pilih hari apa. Contoh ni macam kita setting hari Ahad. Okay, so hari Ahad pada pukul berapa dia on? Power on pukul 9.40 pagi dia on. Pada mode cool dan temperature 18, fan speed auto. So bila tuan-tuan dah setting ni, tuan-tuan perlu tekan save lah. Okay, bila tuan-tuan dah tekan save, nanti pada hari Ahad 9.40 pagi, aircon tu akan on ataupun hidup pada mode cool, temperature 18 dan fan speed auto. Tu macam dia akan run ikut apa yang kita setting lah. Dalam pukul 9.40 dia akan automatic on. So ni adalah weekly timer off. Okay, weekly timer off ni macam contoh hari Ahad tuan-tuan nak off pada pukul berapa. Macam ni jam 9.40, 9.40 dia akan mati lah. So kalau tuan-tuan tekan power off ni, dia cuma keluar power off dan select time saja. Dia akan keluar 2 baris saja. Ni gambar sebab kita screenshot masa power on ni. So kalau power off dia cuma keluar status power off dah pukul berapa. So contoh hari Ahad, tuan-tuan tadi on pukul 9.40, nak matikan pada pukul 2, cuma tuan-tuan semua tukar pada pukul 2 petang sahaja. Kemudian tuan-tuan semua boleh tekan button save je lah. So ini adalah, saya share sikit lah, ini adalah gambaran produk terbaru daripada Axon lah. Ini Abori unit. So itu sajalah berkaitan dengan Wi-Fi modul pairing dan installation. So kalau tuan-tuan ada pertanyaan, tuan-tuan boleh buka mic dan bertanya kepada saya. So saya sekali lalu lagi lah daripada
yang depan tu takut ada yang ramai lambat masuk ataupun tertinggal, kita share daripada depan balik. So, first kali kita pergi pada Wi-Fi module installation, penyediaan peralatan seperti kain, multimeter, screwdriver, test pen, glove dan Wi-Fi module. Kita perlu matikan power supply dan double check power supply dia dah mati ke belum. Kalau dah confirm mati, kita boleh tanggalkan skru dan buka panel aircon tersebut. Kemudian bila kita dah tanggalkan skru, dah buka panel, kita tanggalkan cover PC board ni dan kita cari dia punya slot wire. Nak tengok ni je. Okey, kalau kita dah cari slot yang wire, kita tinggal pasangkanlah Wi-Fi modul kita dan kita letakkan Wi-Fi modul kita dekat bawah PC board ni. Kalau wall mounted memang ada satu ruang lah. Kalau tuan-tuan nak lekatkan pun kita dah lekatkan double side tape sekali, tuan-tuan boleh lekatkan lah. Lepas tu kita pasang balik cover PC board. So ketatkan balik skru dan tampal stiker QR code ni untuk tuan pair dengan handphone tuan-tuan. So next kita pergi kepada Wi-Fi module pairing lah. So Wi-Fi module pairing ni minimum yang kita perlukan adalah Android 5.0 dan ke atas dan iOS 9 ke atas. So untuk gunakan